Check. Okay, dah. Nanti saya pandang yang tiga kamera ni. Tak kisah. Tak kisah eh? Okay. Pandang tak pandang pun tak apa. Okay. Dah. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hello. Hi, welcome to Daddy Hood Podcast with Daddy Hood. So hari ni saya bersama dengan saya kira antara penyokong kuat MLBB dan Todak khususnya. Mana adalah, I mean MPLMY lah. MPLMY Ya, secara neutral lah. Oh, okay. Tapi kalau niche-kan sikit siapa? Kalau niche kan sikit, sebenarnya season ni Todak dengan Selangor Red Giants. Oh, Todak dengan Selangor Red Giant Okay, alright. So this takutlah tengok muka, tengok mata macam ni. Oh ya ke? Tak, macam like nak dia macam jadi dengar rasa macam kenapa tak sokong homeboy dia tak boleh ada stigma macam tu. So whoever datang di podcast with Daddy ni tak semestinya sokong homeboys, kan. As long boleh support satu MPLMY ni dengan positif, then kita ready to discuss, kan. Kita sedia untuk berborak tentang hala tuju Mobile Legend Bang Bang untuk season 12 ni. So Fok Jiachung, sedikit ringkasan siapakah Fok Jiachung sebenarnya? Okay, selamat sejahtera saya ucapkan pada semua fans lah dekat MPLMY dan juga MLBB semua. Nama penuh saya Fok Jiachung. Boleh panggil saya Fox lah. Oh, Fox. Ya. Alright. Sebenarnya adalah debut sedikit kat esports ni cuma sebagai caster trainee dan juga content creator sekarang. So, yalah. Tapi sejujurnya saya sebelum ni adalah seorang pelajar UKM KL. Fakulti Sains Kesihatan. Mantap. So pada masa yang sama content creator lah dekat TikTok, Fox Analyst ML. Sebelum ni pernah ada buat analisis post dekat Facebook lah, kalau jadi perasan. Ya, itu saja. Macam mana kehidupan sebagai seorang content creator? Adakah indah khabar dari rupa ataupun terlampau banyak toxicity dalam? Dua-dua lah. Dua-dua. Sebab yang firstnya, sebab saya pilih jadi content creator ni macam satu langkah besar. Sebelum ni saya tak pernah buat TikTok pun. Oh, okay. Dia macam mula-mula start untuk buat kan audition untuk buat caster kan. Saya pun disebabkan tu barulah saya buat TikTok. Tapi lama-lama tu okay lah, saya rasa dah okay. Cuma kena hadap semua toxicity yang ada lah. Okay. Contoh macam kalau ada support tu memang ada support. Toxicity tu macam engkau ni dah lah budak muka macam nerd, sembang analisis, kau bukan ada siapa pun. So macam like saya ni siapa? Okay lah, tapi kau janganlah cakap macam saya nerd ke apa. So, muka saya macam tu. Diorang ni penuh dengan judgemental lah. Okay, alright. So dah berapa lama dah tengok MLBB ni ataupun MPLMY ni as a Fok Jiachung? Kalau tak silapnya MPLMY SG season yang start keempat. SG lagi? Okay. Tapi adalah macam sedikit tengok macam season 2 era Solos dengan Fredo, IDNS SG sebelum tu. Tapi betul-betul tengok tu bila masa Todak first masuk season 4. Betul-betul penyokong Todak. Sebab apa? Sebab saya sokong Todak ni sebab Ciku dengan Moon. Masa tu saya tengok lah macam Ciku dia main macam luar biasa dengan Claude, dengan haircut dia. Moon kalau untuk Moon Gusion dengan Chang'e. Sebab dari situ saya nampak ada benda yang unik. So that's why saya sokong kelainan Todak lah. So dekat Todak ni nampak masa tu unpopular opinion lah. Unpopular opinion. Okay. Tengok mereka pergi ke M1 tempat ketiga, lepas tu M2. Bukan, season 5, lepas season 5 bubar, lepas tu masuk balik roster. So the whole journey tu saya tengok lah. Okay, Todak lah. Alright. So ni adalah antara penyokong kuat Todak Tapi by this season kenapa Todak begitu rapuh? Komen Fok Jiachung sendirilah. Apa yang membuatkan Todak ni rapuh sangat season 12 ni? Season 12 ni saya rasa it's more like dia macam RRQ tau.
Dia perlu satu tamparan besar. Lepas tu buat reset yang besar. So nampak macam semua dah improve. Pada masa yang sama, mereka perlu cari balik mungkin basic ke, ataupun it's like mereka nak fix ada benda yang kurang daripada mereka. So it's like satu reset yang besar lah untuk pasukan Todak sebenarnya. So Todak ni bila dia tengok semua team dah step up the game, so Todak kena step up the game lah. Tapi agak lambat lah. Season 12 ni maknanya macam diorang it's okay lah untuk let go season 12 ni. Diorang akan comeback season 13 ke? Fok Jiachu nak every season Todak kena wakil Malaysia? Secara peribadinya betul lah. Kalau macam tiba-tiba M5 tanpa Todak macam lain rasanya. Sebab walaupun untuk orang lain macam lah Todak asyik kalah awal dekat sana, macam badu dekat international, bagi saya it's like satu habit. Nampak Todak asyik wakil ke sana. Kalau M5 kali ni macam tak ada Todak, macam satu benda yang hilang. Janggal lah. Untuk Fok Jiachu sendiri janggal lah. Maknanya kalau dua wakil tu bukan antara dua tu bukan Todak, so Fok Jiachu, adakah Fok Jiachu ni masih menyokong pasukan Malaysia ataupun masih lagi lah. Masih. It's okay lah kalau Homeboys champion, okay lah. Adalah sebab tak lah, sebab bagi saya orang Malaysia kan. So buat apa saya nak sokong team negara lain sedangkan kita ada Malaysian team yang pergi. You are so patriotic Tak, sebab hasrat nak tengok Malaysian team juara dunia. Okay, sebab jujur MSC kali ni dengan M4 dan MSC, bila tengok negara-negara macam MPLM MENA, NA, semua kuat-kuat. Myanmar pun kuat. Sekarang ni Cambodia pun kuat. Betul. Singapore pun kuat. So dekat Singapore sokong siapa? RSG SG, Homeboys SG. Baru ni sebab Homeboys SG ni sebab baru. Kalau sebelum ni EVOS dengan RSG. EVOS tu bleed lah. Betul. Tapi sekarang ni saya nak fokus pada RSG dengan Homeboys lah, dua-dua ni. Okay, alright. Ada jugalah Homeboys tu. So macam Todak punya journey lah. Hari ni kita more focus on Todak lah, sebab you as a Todak punya fans and Selangor Red Giant punya fans. So dan juga saya nak tanya beberapa prediction lah Fok Jiachu. Ni tak memang confirm tak nak air okay je. Alright. So Todak punya journey kan, bila dia mengeluarkan Moon, apa pendapat Fok Jiachu tu sendiri? Adakah hashtag Moon Out ni satu hashtag yang disokong oleh Fok Jiachu sendiri? Saya sebenarnya teragu-ragu lah dengar Moon Out punya ni. Dia macam sebenarnya bukan masalah dia. As a fans, awak tengok Moon ni bukan satu masalah bukan. Cuma yelah, betul lah, masa MSC tu kita nampak macam dia ada drop sikit. Betul. Tapi bagi saya it's like Todak tu muncul untuk Ciku dengan Moon. Sebab keserasian dua abang adik ni. Dia bagi saya siapa abang siapa adik? Kalau dari segi umur kalau dari segi umur Moon tu abang. Moon tu abang. Ya, adik tu Ciku. Sebab lagi-lagi kalau Moon tu macam tegas sikit. Ciku tu lebih kepada agresif sikit. So yang tu lah. Tapi dari segi short call, dua-dua sebenarnya ada bagi sumbangan masing-masing. Ada yang pergi early, ada yang pergi late game lah. Dia macam Ciku tu ada short call sendiri, tapi Moon tenangkan dia, balance kan lah. Moon lebih control lah. Ya, lebih control lah. Ciku dia bagi execution, tapi Moon dia yang akan control lah, resistant lah. Lagi satu dia punya mindset lah untuk nak menang, mindset tu untuk nak berjuang untuk kemenangan tu. Sebenarnya tu pun actually hold the team lah sebenarnya. Okay. Tapi adakah Zaim Sempoi tak ada mindset nak menang? Tak ada. Membawa kepada memetik komen daripada Fok Jiachu. Alamak. Adakah Zaim Sempoi tak ada eager to win atau winning mindset? Tak ada. I mean,
Actually lebih kurang sama. Cuma it's more like sebab kan Ciku synchronize tu lah. Oh, okay. Mungkin lama the next season mungkin Ciku dengan Zaim Sempoi mungkin boleh ada chemistry. Baru chemistry tu baru nampak lah Betul. Okay, jangan risau, saya takkan keluarkan soalan. So macam Fort Jachung sendiri kan, Todak bermula di regular season ni, sampai hari kita rekod ni Todak masih lagi belum dikatakan di tempat yang selamat. Sekarang I think nombor 8 Nombor 7. 7 di atas Lunatic. 8 mata. So adakah Fort Jachung rasa Todak masih ada harapan ataupun dalam keadaan yang sangat bahaya untuk Todak? Sebenarnya bahaya. Bagi saya bahaya kalau sekarang ni, kalau contohlah patch baru pula. Patch baru. Sekarang ni mereka lawan siapa Lunatics. Up next diorang lawan Lunatic, yes. Lunatics. Dia akan bagi tekanan lah bila Team Secret menang ni. Okay, bila Team Secret menang, so dia akan bagi tekanan sebab Red bukan tak boleh menang, tapi kejap lagi kita akan bincang lah. So bila Team Secret menang ni, dia akan bagi tekanan dekat Todak dan Lunatic. Jujur kalau sebelum ni Team Secret kalah, saya tak risau sangat. Tapi Team Secret tiba-tiba kalah menang atas SMG. 2-1 kan. Bagi saya risau. As a fans risau. Tapi kalau sejujurnya happy juga kat diorang. And sebab kan saya ada buat prediction tu, so saya pun jangkakan lah Team Secret lepas menang dengan Red, mereka akan bangkit dengan lebih banyak kejutan. So bagi saya Todak, Lunatics dan juga Secret mungkin ketiga-tiga ni akan ada peluang besar juga. Okay. Tapi Red memang dah nampak sangat susah sebenarnya. Sebab last game dia RSG. Lagi-lagi dia macam ada satu yang something yang kurang lah dekat Red sebenarnya. Apa Saya tak pastilah. Like early game execution dengan draft yang betul boleh. Tapi it's like diorang tak bersih. Tak dapat synchronize. Okay, faham. Tapi lepas masuk Al dengan Siti Nursana ni, adakah dah nampak sikit gameplay tu lebih? Ada. Sebab saya rasa like Melboy ni Melboy ke? Ya, Melboy dengan Kim. Melboy dengan Kim. Kim saya Exot. Jujur saya rasa Kim okay lah. And then Exot ni lebih kepada macro dia lebih bagus daripada Kim. Melboy ni micro dia bagus. Cuma saya nampak macam Al ni dia jenis kepada alpha. Melboy ni dia micro dia bagus. Cuma dia punya decision dia kurang. Tunggu lah. Dia jenis yang passive sedikit. Okay, faham. Okay, kita berbalik pada Todak tadi dengan hashtag Moon Out. Lepas tu kemasukan Kuja. Adakah Fort Jachung setuju untuk Kuja masuk ke dalam pasukan Todak? First saya happy. Sejujurnya happy lah sebab macam mana dia bantu RSGSG naik. Macam tiba-tiba kita tak expect pun like RSGSG boleh menang dengan sangat bersih kat regular season. Play-ins lah dekat MSC. Tapi lama-lama dia saya ada dua pandangan. Satunya sebab Kuja dia nak fix balik apa missing dekat Todak. Missing puzzle. Missing puzzle dan juga it's like back to square one lah. Sebab ada interview kan kata Todak ada sedikit masalah-masalah yang kecil, kesilapan yang kecil. So dia nak fix balik. Itu satu yang okay. Dia lebih ke arah disiplin. Tapi pandangan keduanya sebab saya rasa Todak ni dah sampai satu tahap local coach tak boleh handle. Oh ya ke? Dia macam ada banyak yang micronya dah sini, tinggi dia macam ni. Cuma local coach dia tak boleh handle sangat sampai dia nampak bukan macam Todak yang kita kenal. Okay. Faham. Maksudnya identiti Todak tu sendiri tak boleh di-achieve oleh local coach. Dia kena lagi mungkin like import coach tu kena lagi power lah. Up level kan lah macam dia punya gaming. Maknanya
Todak ni satu pasukan yang dah memang siap sedia lah. So tuner dia tak boleh tuner biasa. Kena tuner yang luar biasa lah. Okay. Dia bukan saya nak kata Kujan ni biasa-biasa. Dia pun okay. Cuma it's like dia kena lebih mendalam dan beyond lah. Beyond the limits kan. Nama pun break the limits kan. So saya rasa yang limits tu yang hold Todak tu kena dihancurkan lah dia limit dia. Okay, faham. Maknanya tadi kalau pahaman saya lah, Todak tim yang sebenarnya kuat. Bila Kuja masuk, Kuja banyak buat benda yang Todak dah tahu dah. Maknanya tak settle down banyak perkara lah, macam tu. Betul. So itu pendapat Fok Jia Chung terhadap ni guys, ni pendapat seorang peminat Todak, fans Tega Todak. Daripada kontennya pun kita dah nampak yang Fok Jia Chung ialah seorang fans Todak. Tapi okey, datang set Homeboys okey. Boleh, tak ada masalah. No problem Yeah. So komen Fok Jia Chung sendiri kan, tentang pasukan-pasukan lain lah. Kita start dengan Homeboys lah. Apa pendapat Fok Jia Chung? Homeboys ni punya DNA yang katanya more focus on marketing kan, branding. Dia macam sebelum punya season macam kutip semua semangat, kutip semua source yang ada. Tiba-tiba dekat season 11 nanti, like Daddy kan pergi ke M4, pergi tengok. Lepas tu tiba-tiba macam satu wake up call. Lepas tu kenapa budak-budak saya tak ada kat sana? So dari situ like Homeboys tiba-tiba naik puncak dia. So dekat spike ada spike lah. So dekat season 11 sebenarnya saya pun terkejut bila Homeboys dapat kalahkan game masa playoff, kalahkan SMG 2-1. Walaupun kita pun semua tunggu sampai malam tu like sampai 3-2 kena comeback kan SMG. Tapi sejujurnya Homeboys saya rasa it's like sepatutnya mungkin MSC tu antara Todak or Homeboys lah masa tu. Okay. So like tak sangka juga. So bila nak tengok Homeboys dah ada synergy yang kuat tu and lebih disiplin from season to season, saya rasa it's time lah. Saya rasa like M5 ni boleh bagi saingan kalau dengan disiplin yang lebih selamat. For the timing ada disiplin tak? For the timing semakin bagus lah. Sebab week 2 tu yang kalah tu like nampak macam hard reset macam tamparan besar semua nak bangun. Engkau ni kenapa? Dan lepas tu dah naik. Cuma saya terkejut masa bila Homeboys dengan Team Secret tu game kedua. Saya Saya nampak dari belakang like wish hampir kena comeback tapi Homeboys mampu comeback balik. So like saya pun terkejut. Mungkin ada sedikit yang kena fix balik untuk Homeboys kot. I think Homeboys tu satu lah. Tapi sebenarnya improvement dari Secret tu sendiri kita kena bagi kredit jugalah. Ya, betul. Sebab diorang bukannya menang ataupun diorang bukannya owning game tu atas kesilapan Homeboys. Tak, diorang memang owning diorang punya improvement. Ya. Manakala Homeboys dia lebih defensif masa tu. So yang saya nampak ialah apa yang saya tengok, coach dia ada cuba satu benda baru lah sebenarnya dari segi rotation. So rotation tu dia nak tengok late game punya disiplin. Nak carry benda tu pergi ke late game. Tapi I was happy sebab dia bantu pasukan ni lebih faham tentang disiplin. Macam mana nak end game tu. Betul. Sebab kalau you tengok masa Homeboys lawan Selangor Red Giant, betul. Game 1 kita dah owning kau habis rata semua. Tapi kita still tak boleh end game sebab kita punya disiplin late game tu tak ada. That's why dekat Secret tu kita maybe struggle tapi nampak improvement dari segi disiplin dan juga diorang punya keputusan lah, buat decision. Betul. Okay, and then Lunatic, what's your comment? Lunatic ni sayang sebenarnya. Sangat sayang sekali. Dia macam ada coach beberapa match tu nampak okay, tapi selepas coach tu sekejap je dah keluar, mereka dah start down.
Cuma dengan sekarang AJ dengan EV masuk, nampak ada bagus jugalah. Tapi it's another way round lah. Sebelum coach masuk, masa week 1 dan 2, dia orang kepada early game. And then late game dia masuk balik. Ataupun like ada lah macam early game dia kuat, late game dia tak boleh handle. Tapi sekarang dia macam dah balik back to yang masa coach tak ada punya gameplay lah. So sangat-sangat sayang sebenarnya. Tapi adakah mengharapkan Lunatic untuk stay ataupun tersungkur? Saya rasa harap stay sebenarnya. Harap Lunatic stay lah. Antara actually sekejap. Wah, susah nak pilih. Okay, kalau untuk saya personally like Todak dengan Team Secret lah. Saya sebenarnya nak tengok Team Secret. So Red dengan Lunatic tersingkir lah. Okay. Dia kena bagi juga jawapan. Pahit untuk ditelan, tapi inilah kenyataannya. Betul. Okay, so Lunatic sudah you dah komen. Red Esports ni seperti yang saya katalah, kalau early game tu dengan draft yang betul, yes, mereka boleh bagi saingan. Tapi dengan late game tu, mid to late game, disiplin tu dah start down. Dan bila dah kena wipe out ke, kena shutdown tu, daripada sana momentum dah putus. So mereka dah macam hilang arah lah sebenarnya. So dia ada moment yang dia akan tiba-tiba hibernate gitu. Ya, betul. Okay. So maknanya Red ni dia masih lagi tak cukup solid untuk MPL MY season 12 lah. Saya rasa macam untuk season 12 ni, dia macam semua dah step up the game. Dah step up. Dia macam masih dekat sama. Okay. Ada improvement sebenarnya, tapi tak cukup. Alright. Okay, Team Secret. Kenapa you nak Team Secret ni masih bertanding? Okay, sebab Max dengan Matt. Okay, bukan sebab tu. Okay, salah satu sebabnya sebab Mat Dins. Mat Din. Saya actually dulu tengok live Ciku. Dia masa tu ada main Roma bersama dengan Ciku sebenarnya. So dari situ saya macam minat gameplay dia. Dan kesian jugalah kalau tengok dia main untuk one season tapi tak, dia macam cannot prove something. Cannot prove something. Dia macam dah berusaha sangat tapi dia tak dapat masuk playoff. Dia macam tak senang hati lah nak tengok kawan tak lepas. Okay. Maknanya Secret ni antara sebab you nak tengok dia layak ke playoff ialah Mat Din lah. Mat Dins. Tapi in overall, sebab rasa macam mereka ada lambat panas. Tapi yang panas tu sebenarnya buat kita semua ni terharu. Goosebump tau. Okay. Like bila kita like kalahkan SMG sebelum tu Red, okay, saya dah sense ni ada satu benda yang kita terlepas pandang ke? Terlepas pandang. Lepas tu like saya ada sense lah ada mungkin hidden kekuatan yang tersembunyi tu. Okay. Sampai dia jatuhkan SMG. Tapi gila dia jatuhkan SMG tu. Yeah. Memang out of nowhere tau. Macam sebab semua 99.9% predict is SMG easy win. Tak. 2-0. Bagi saya tak. Masa tu saya buat prediction. Saya kata mungkin SMG menang. Tapi 2-1. Okay. Saya sense yang Team Secret mungkin dapat 1 point. So like viewers semua kata, alah Fox 2-0 lah. Saya pun kata dia akan dapat 1 point. Kau percaya aku lah. Lepas tu saya tengok Team Secret first point. Aku dah cakap lah kan. First point tu tak percaya lagi. Lepas tu 2-1. Like wow, itu extra bonus lah. Betul. Dia menghidupkan balik dia punya harapan. Kan bila menang 2-1 ni menghidupkan semula harapan Team Secret tu sendirilah. Untuk one last ride lah orang panggil kan. Sebab dia pun jumpa I think still satu pasukan yang winnable. Dia boleh menang juga sebenarnya ke atas NC. Sebab NC pun di prestasinya ups and down lah. Dia tidak begitu. Orang cakap NC ni dark horse, tapi dia tidak begitu wow. Alright. So NC, pendapat? NC ni dia lebih kurang macam Blacklist International lah, dekat version Ube Strat lah. Saya nampak macam
antara semua team ni MPXNC ni antara satu team yang boleh handle patch baru ni yang sangat mementingkan supports. Okay. So mungkin like semua yang next team lah. Kalau sebab kalau kita tengok MPXNC akan memanglah confirm masuk playoff. Cuma saya rasa in the future games mungkin semua akan fokus dekat macam mana nak menghadkan support punya playstyle daripada MPXNC. Okay, faham. Alright, next Selangor Red Giant, pendapat Fok Jiachung. Oh, okay. Selangor Red Giants jujur daripada tadi lah lepas kalahkan Homeboys, apa pandangan sebenarnya? Okay, kalau tanya saya, sebenarnya Homeboys should be unstoppable by this season. Oh wow. No, sebab kita punya persediaan, kita masukkan player, kan, kita punya coaching staff. But unfortunately diorang cannot make it lah. By week 2 tu diorang ada masalah communication dari coach dengan player. Tapi benda tu dah fix. And then kita jumpa Red, kita cari momentum, and kita menang ke atas Selangor Red Giant ni. Sebenarnya patutnya menang 2-0, tapi kita menang 2-1. So for me Selangor Red Giant bukan tak kuat, tapi diorang sebenarnya more on diorang ada mental block. Bila dia rasa macam dia jumpa Homeboys ni, alamak, dia kalah mental lah kat situ. Kalah mental lah. And Pancake masa tu mungkin tengah tak berapa okay, tak berapa solid, kurang solid lah. Itu apa pendapat saya. Tapi overall Selangor Red Giant satu pasukan yang kuat lah. Untuk saya sebenarnya, saya pernah kata lah Pancake Gorgeous tu first tu memang kunci permainan lah. Sebab kunci kemenangan tu daripada set up daripada Gorgeous. So kalau Gorgeous tu kena pick off ke, dia tak dapat nak buat set up ke, so it's like high possibility lah Selangor Red Giants akan hilang momentumnya. Walaupun yes, orang nampak macam Super Red ni akan carry Selangor ataupun Sekais yang carry tu. Tapi sebelum tu kita orang dah bantai Super Red dulu sebenarnya dekat Kohai. That's why kita dah tahu gameplay Super Red ni. Jadi kita dah faham Super Red ni punya position, dia punya berapa range dia antara dia dengan team fight tu. Kita dah tahu dah macam mana nak block dia. So betul. I think Selangor Red Giant ni kita for me Homeboys still faham lah. Boleh predictable lah untuk Selangor Red Giant. Saya risau satu je, dia macam SMG yang sebelum ni. Kan kalau kita, bagi saya lah, SMG ni kalau dengan line up yang sebelum ni, dia macam consistent. Cuma dia punya corak permainan dia sama. Buku teks lah. Buku teks sangat. For me okay lah, like SRG ada sedikit flexibility berbanding dengan SMG. Cuma saya takut kalau kita like one playstyle dah kena ganggu, dia mental block macam Daddy cakap lah. Mental block, lepas tu dia tak dapat nak buat apa pertukaran dia. Sebab last game lawan Team Hawk tu, saya nampak Stormy dia try nak buat something sampai dia position dia out and membuatkan team dia kalah lah. Macam dia flank. Sebab the moment sebab tu saya cakap kalau kita tak faham disiplin, decision in game, which is late game lah, so you akan buat benda yang tiba-tiba you nak cuba buat benda lain kan. That's why Stormy dia flank daripada red buff tu, dia flank, lepas tu kena tangkap. Jadi benda tu yang membuatkan I think SMG akan ada masalah. Kalau diorang rasa macam okay, kita dah kalah, bila in the losing condition, diorang akan buat benda yang lain sendiri. Semua banyak benda sendiri, tak synchronize lah. Miko tangkap tak ada follow up, Stormy flank tak ada yang cover. Betul. So itu same goes to SRG. Cuma SRG ni dia lebih, macam you cakap, dia lebih fleksibel. Dia lagi disiplin tu. sebab saya rasa lah Arcadia dengan Ozora Vicky ni memang jenis yang tegas lah. Takkan biar player dia yang buat silap kecil macam tu lah. Betul. So SRG still menjadi top 2 lah di hati Fok Jiachung. Bagi saya iyalah. Okay, alright. So we go to SMG. Kenapa saya rasa macam the key point dia still kat Stormy. Yalah, Sakza tu ada, tapi lama-lama dia punya playstyle dia masih sama. Endurance dia tak versatile lah. Dia macam tak fleksibel sangat. Still dengan
Martis, Fredrin macam tu lah. Oh. Cuma mungkin saya rasa macam SMG dia bukan saya nak berani cakap simpan strategi lah, tapi saya rasa dia punya hero pool tak keluar lagi. Okay. Sebab kalau saya tengok dekat MPL PH, dia ada keluar banyak hero, bukan saja Martis dengan Fredrin sebenarnya. Dia ada lagi macam banyak assassins. Banyak assassin yang okay. So itu yang saya fikir lah. Bukan saya tak berani nak buat opinion macam tu, sebab kalau SMG dia rasa salah, saya akan kena. Tapi betul lah yang saya rasa macam dia punya ada pocket pick lah. Dia still ada ada benda yang tak ditonjolkan lagi Yeah. So very optimist opinion, sebab diorang cakap SMG dah sampai ke limit dia. Once bila Stormy pun dah tak boleh control, kan, dia dah sampai limit dia. Betul. Sebab kenapa Todak boleh menang 4-0 last season ialah Todak cakap SMG is team yang boleh predict dengan mudah. Diorang patahkan Stormy, dah habis. Dia macam still go by the same thing lah. Go by the book, ikut buku sangat, dia sampai kena counter dengan senang. Okay. Alright, next team kita ada RSG. Pendapat Fort Jiachung tentang RSG. By this season diorang kata, diorang cakap on fire. On fire sangat. RSG on fire. So apa? Dia first week saya buat podcast solo podcast lah pasal RSG Demon Knight dengan Storm. Tiba-tiba in the later weeks mereka semakin improve and dah nampak kekuatan sebenar. Dekat mana yang Fort Jiachung rasa macam kuat gila RSG ni? Lawan siapa? I think sebab lawan Homeboys kalah. Itu first week. Aduh. Sekejap. Lawan siapa yang Fort Jiachung rasa macam wow, RSG wow? Mana satu? SMG. Lawan SMG. SMG dan lepas tu dengan SRG. Dua-dua ni. Sebab SMG okay. Kan dua-dua ni 2-0 ke 2 SMG tak sure kan. Saya pun lupa. Tapi menang lah. Tapi sebenarnya saya tengok bila tengok alah ni okay je. Tapi in the later weeks dah nampak kekuatan sebenar lah. 2-1 lawan SMG tu memang antara yang seru lah. Yang seru. And then SRG sebab saya nak nampak Gorgeous versus Repo. Dua-dua ni. So memang nampak lah Repo dia jenis better. Yang memang better lah. So ni Gorgeous, ni Repo, ni Sepat lah. Sepat menang atas Repo. Ya betul. Suka atau tidak, you kena terima fakta ni. Aduh. So RSG memang on fire lah. On fire sangat. Memang dia antara calon terbaik untuk champion regular season. Lagi satu sebab saya rasa Coach Rain lah salah satu kunci kemenangan. Kalau tanya saya Skadaga lah. Sebab dia antara yang bawa RSG champion season 7. Betul. Dia juga antara yang bantu Homeboys ketika negatif 8. Masa tu ke? Skadaga. Apple masih lagi pakai skinny main mid lane. Alright, so next Team Todak. Pendapat Fort Jiachung Team Todak season 12. Okay. Zain Senpai masuk, Raf masuk, Ciku pergi jungle. Ciku pergi jungle. It's like terpaksa lah. Boleh kata desperate move. Desperate move lah. Bukan sebab apa, saya takut rival, apa yang sebenarnya buat rival dia kurang yakin sangat. Okay. Tak dia kena hit semenjak M4. I mean M4 dia memang still okay. MSC dia drop and then kena hit lagi sampai season ni. So bila saya dengar mic check dekat YouTube Todak sebenarnya, dia macam terragu-ragu nak pilih Lancelot ke ataupun nak pilih hero ni. So bagi saya, kalau player tu dah start menafikan diri, itu is a very big mistake. Bukan big mistake, macam big kelemahan yang besar lah. Big problem lah untuk dia sendiri. So itu yang buat sebenarnya bagi saya rival still okay. Cuma keyakinan dia yang menarikan diri lah. Okay. Dia kurang keyakinan diri yang membuatkan dia rasa dia downgrade sikit lah. So lepas tu buat Ciku masuk balik.
And then Chiku main jungle bagi saya okay. Cuma sekarang ni like saya rasa dia untuk level MPL quite struggle lah. Bukan struggle, 50-50 je. Okay. Cuma it's like dia berani nak mati untuk teammate dia buat set up. Sebab dia yang short call dia, so dia terpaksa nak buat hero-hero yang set up ataupun satu position yang mampu bagi dia short call. Okay, sebab tu dia pergi ke jungle, or even kalau saya lah mid lane or jungle lah. Sebab kalau dia dekat gold lane, dia asyik dekat target je macam susah lah kan. Dah lagi jauh, nak nampak map semua pun agak susah. Okay. That's why Chiku bergerak ke jungle. Kemasukan Zaim Sempoy, pendapat Fok Jia Chung. Like dia macam core lah, macam core damage yang lagi menonjolkan. Cuma like, dia also like, dia bagi dah sedikit tips untuk disiplin macam mana nak sebab pengalaman dia lama juga. Dekat SMG lah. So betul. dia punya disiplin, punya ideas dan dia punya positioning pun bagus. Dan dia antaranya bagi saya mid lane yang sangat solid lah sekarang ni, sebab dia yang bagi damage yang kuat untuk Todak. So kalau sebenarnya sekarang ni kalahkan Zaim Sempoy mungkin is one of the key lah untuk kalahkan Todak. Sebab dah berapa game saya nampak Zaim Sempoy kalau dikeluarkan dia macam dah start struggle. Tapi lah. adakah tu berbahaya untuk composition front to back? Sebab Zaim Sempoy ni terlampau jauh. Kan sekarang punya style ialah front to back punya meta kan. Apa-apa langgar depan. So adakah benda tu akan menghukum pasukan Todak tu begitu mudah? Kalau dulu position dia akan Yums, akan ada Moon. Lepas tu tepi sini mesti ada Momo. Momo akan set up juga ataupun follow up. Dia quite dynamic lah dia punya positioning. And Chiku mesti masuk ujung. Betul. Kalau dia pakai cloud ke, dia pakai apa ke, dia mesti masuk ujung lah finishing. Tapi adakah perubahan tu bila Zaim Sempoy dia duduk terlampau jauh, menjaga position, benda tu bagus untuk Todak punya DNA? Betul. Sebab bagi saya it's like dia disiplin pun satu benda yang Todak bukan suka nak buat. Like it's like Todak ni dia dah langgar. Tapi position dia yang mungkin like, it's like back to the basic, sampai like Todak kena paksa hold juga, menahan juga dia punya aggressiveness. So mungkin itulah adalah salah satu sebabnya Todak nak buat reset baru, sebab disebabkan nak memperkemaskan lagi lah. Memperkemaskan dia back to front lah. Front to back lah. Alright. So next Team Hub. Okay, firstly untuk saya punya pandangan sebab saya Yura. Sebab saya pun like Yuna. Dia macam confused lah dekat sana. Yura nama dia. Yura kan dia memang salah satu sebabnya core juga. Dan Gary tu kalau dia pakai, jarang ni nampak Gary nampak main assassin sekarang ni, kecuali Lancelot. Sebab Hayabusa dia pun kalah, Link dia pun okay. Link dia menang, dia lawan Raid menang. Link yang menang. So yang tu saya rasa mostly lah memang Yura punya core damage dia. Sebab bila dia lawan lawan Lunatic, dia pakai Vexana, kurang menjadi. Kalau diberikan hero yang betul, memang dia akan menonjol. Macam Novaria, God. If dia okay lah, dengan siapa nama? Valentina. Tapi kalau diberikan hero yang pelik-pelik macam Vexana, macam okay lah, macam dah tahulah apa keputusannya. Okay. And lagi satu sebenarnya saya teruja dengan ni, Iris. 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 Ya betul. Kalau sebelum Repo yang sangat menonjolkan di later weeks, saya memang letak Iris dekat tempat pertama. Iris, I pernah tengok you punya content, you panggil Iris dia Malaysian Aran. Like dia memang satu yang genius move lah. Bila dia macam dah orang tengah sibuk buat team fight, dia pergi buat side lane, main laning semua. So bagi saya it's like dia memang ada satu macro yang tinggi, IQ dia pun tinggi. Okay. Cuma saya rasa like Team Hawk sekarang kalau lah dengan patch baru ni agak susah untuk mereka nak adapt juga. Quite struggle So salah satunya Pakito yang kena nerf tu.
Kalau let's say Iris nak main laning dengan Pakito sekarang, saya rasa susah. Oh, dia tak macam dulu lah. Pakito yang laju. Ya, sekarang ni dia mobility tu pun dah kurang. So kalau dia nak main macam tu lagi, saya rasa risky juga. Okay, alright. So dah cover almost semua pasukan. Sekarang kita akan beralih ke sekarang pukul 6.20. Prediction daripada Folk Jiachu. Okay, first game TS MPXNC. Sebelum tu saya rasa like sebelum saya punya prediction tu semua macam kebanyakan salah lah. Pembawa curse. Oh ya ke? I pun nampak sebenarnya mostly you akan predict Homeboys menang 2-1 ataupun kalah. Tapi like tiba-tiba terbalik ataupun kita akan clean sweep lah. Okay, untuk MPXNC versus Team Secret. Sekejap, sekarang ni Team Secret berapa poin 4 kan? Bukan 5. Bagi saya susah MPXNC sebab diorang main dekat support juga. Betul. Saya pun tak pasti, mungkin Mat Dins boleh main, dia boleh support balik. So okay lah, saya bagi satu chance lah untuk Team Secret. Sebab saya memang nak tengok dia masuk playoff. So 2-1 Team Secret menang. 2-1 untuk Team Secret Tapi kalau 2-0 tu lebih cerah peluangnya. So 2-1 untuk Team Secret. Team Secret kalau 2-1 dia 7 poin sama dengan Lunatic. Tiebreaker lah. Itu tiebreak. Saya rasa tiebreaker kot. Head to head dia memang 7 kan? Tak apa, nanti kita akan check. Alright, so SRG SMG 2-1 SRG. 2-1 goes to SRG. Bukan sebab saya sokong SRG, sebab saya rasa mereka semua dah tahu lah apa kelemahan ataupun loophole dekat SMG. Okay, so maknanya Gorgeous target Stormy je dah settle lah. Salah satu cara dia. Cara dia lah. Okay, alright. So SRG 2-1, dia akan bagi Homeboys lebih nafas untuk duduk di nombor 2. Okay, Red RSG. Sangat-sangat susah. Kalau Daddy rasa I think RSG gonna smack sampai 2-0 lah. Diorang nak betul-betul momentum tu lah. Sebab satu Yuzong dah makin buff. Betul tak? So bila Yuzong buff, and then Matilda pun buff. Jadi I think Storm akan bawa banyak lagi hero support juga di roaming. Di Roma. Red pun bukan like kata dia tak bagus, cuma this is not the season lah. RSG 2-0. So RSG dinobatkan champion of the regular season. Tak juga, sebab kan ada Team Ha kat sana. No. Sebab memang RSG 1 point je dia dah confirm champion. Dia 20, lain semua 17. Kalau dia menang, even dia kalah 2-1 pun, dia still champion di regular season. Saya lupa. Alright. Todak Lunatics. Okay, jap. Sebelum tu, bagi Daddy punya pendapat, AJ dengan EVS ke dia panggil apa? AJ dengan EV lah. Okay ke dia punya performance? As a friend, diorang okay. Tapi untuk MPL season 12, I think gonna be tough. Sebab bagi saya dah lama EV kuat. Tapi AJ kan lama tak tengok dia main dekat MPL kan. Dia macam rest satu season kan. Betul. Kurang sihat. Ke dia tak adalah rest, tapi dia kurang sihat. Dia bulan season 11 dia tak main. Dia just jadi ambassador untuk Red Esports. Betul. Okay, kalau macam tu, sebab jujur I think Lunatics pun tengah struggle juga, walaupun ada EV dengan AJ. Tapi bukannya kata Todak akan menang bersih pun. Todak menang 2-1. Goes to Todak Okay, alright. Tapi kalau Todak tersingkir, adakah Fort Jiachu akan sedih dan kecewa? Sedih tu memang. Kecewa tu ada juga, tapi lega. Sebab actually sebelum season sebelum ni, saya memang jenis yang obses nak Todak masuk wakil, ataupun at least lah masuk playoff. Tapi sampai ke tahap ini, like dia memang kat zone merah,
saya pun takut. Saya pun takut pun like kalau tengok mereka kalah dengan tak ada improvement langsung, I memang like sakit hati lah. So like kalau mereka kalah awal dekat playoff nanti, or mungkin like tak lepas playoff, sedang yang kecewa tu ada, tapi macam lega sebab dah tak perlu nak obses nak hold, nak macam paksa saya nak tengok okay. macam tu lah. Kira dah tak boleh nak menampung lagi kan? Kan? Okay, alright. Ni lebih kepada fans yang tersakiti So tapi Todak, I think Todak mungkin 70 to 80% playoff lah. Kan? Tapi dia akan duduk di bracket 7-8 je lah. 7-8 ni dia bracket 2 4-7-8 I think. Ada punya bracket tu. Okay, so Team Hak Homeboys. Team Hak, okay, saya rasa Homeboys 2-1 Team Hak. 2-1. Kenapa ada 1? Satunya bagi saya like, satunya sebab memang style saya ni nak play safe, nak buat prediction. Okay. Yang kedua, saya rasa banyak team sekarang ni dekat MPL memang jenis yang nak improve semua. Okay. So memang tak senang nak menang bersih lah. So memang kalau saya nak play safe, lagi-lagi nak tengok rasa semua team ni bukannya jenis yang menang bersih, saya memang ramalkan 2-1 lah. Tapi ramalan Fort Jachung kalau 2-1, Homeboys mesti menang 2-0. So kita saksikan nanti ya. Sebab masa you predict Selangor Homeboys, Selangor menang 2-1. Tapi dia terbalik lah. Terbalik, lepas tu menang bersih juga. Lepas tu Todak Homeboys 2-1, Homeboys menang, tapi Homeboys menang bersih 2-0. So hopefully Homeboys akan menang 2-0 lah dekat Team Hak. Okay, so Fort Jachung pun dah menjangkakan kan, dah predict ataupun dah memberi jangkaan tentang apa yang akan berlaku di minggu ke-6. Adakah ini yang memang dipikirkan sebelum MPL start? Todak merudum, ataupun tiba-tiba RSG out of nowhere kan, ataupun macam, bagi saya like Todak dengan roster kali ni kan, saya rasa macam 50%. Tapi bila dah masuk ke MPL MY, dah drop sampai 30%. 30% yakin. So at the first you letak Todak ni mid table lah. Mid table. Okay. Tapi lama-lama macam dah drop. Sebab ini like, it's not like awak punya reset tu ada, tapi in the process cuma it's like dah kena hantam lah daripada tim lain yang lain. Okay. Bila pasukan lain, I think diorang punya momentum betul-betul jatuh ketika bila tau? Ketika Red menang kan diorang. Start tu lose streak onwards lah kan. Dia cuma menang lawan Secret je. And then dia menang lawan NC. Yang lain semua tu sama ada 1-2 ataupun kena kalah bersih. Betul. So itu memberi tamparan hebat lah kan. Sebab mula-mula bila I tengok Red menang lawan Todak ni, I rasa macam Red mungkin sebab last season, kalau nak tahu last season, regular season dia ikat Homeboys 2-1. Iya. Dekat playoff kita nak menang dengan dia pun susah. Tapi di season I tak tahu kenapa boleh terjadi perkara ni. I think Shamilo curse. Shamilo, jangan ambil hati ya. Aduh. Sebab dia kat Team Hak tersingkir. Dia masuk Red tersingkir. Adakah ini Shamilo curse? Tak adalah. Bukan I rasa bukan macam tu kot. Saya okay lah. Contoh saya sebenarnya ada nampak ada kesilapan tu, mungkin saya share sedikit. Tapi it's like coach ada idea, player tak dapat nak maksimalkan. So saya pun sebenarnya like jujur, masa roster Todak baru ni, saya boleh, kalau saya main, bukan saya main, saya yang draft, saya boleh jangka macam mana mereka main. Sebab diorang macam sama je tau, the same gameplay.
Tapi kalau saya buka berita, saya tengok like Red Esports kata mereka bincang sampai 5 pagi untuk Todak. Kalahkan Todak. I was like, okay, happy is happy. Pada masa yang sama sangat susah. Overclaim. Yang ironically, mereka bincang sampai 5 pagi kalahkan Todak. Yang lain semua lutri sampai macam ni. Mungkin dia bincang sampai 2 pagi. Sorry tau, Alfaz. Ini memang masa tu saya fikirkan lah. Tapi jujur memang terkejut. Sebab awak tak kalahkan Todak dengan macam tu. Sebab dia kalahkan Todak agak bersih lah gameplay dia. Dia macam one-sided sangat tau. Tapi lepas tu, dia orang macam, mana saya nak counter throw blank. Terus blank. Dia macam sediakan satu team, dia lupakan yang lain pada team. Okay. Dia lebih kepada mengejar piala kalahkan Todak lah. Tak adalah cakap macam tu. Tapi itulah yang saya fikirkan masa tu. Sorry tau. I'm sorry tau Alfaz. No, tapi benda ni suka atau tidak, kena ada figura seperti Fok Jiachung, Abang Lord. Betul. Orang yang di unpopular opinion. Betul kan? Abang Lord against Homeboys. Okay, no problem. No problem jugalah. For me okay, no problem kan. Sebab semua orang diberikan hak untuk bersuara. Kan benda tu is a part of game, part of journey and colour of the ni lah apa MPL MY season 12 ni. Betul. Okay, so prediction Fok Jiachung, siapa yang akan duduk di standing yang nombor 1 siapa, nombor 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa dan sampai ke hujung. Lepas playoff ke? No. By sekarang lah. Sebab playoff tu I think itu dah lain lah. Sekarang ni habis season ni akan nombor 1 siapa? Saya rasa it's like RSG. Saya pun sama. Confirm RSG. Lepas tu Homeboys. Homeboys nombor 2 Sebab yang saya kata sebab like Homeboys ada advantage and lagi satu head to head lah. I think it's like Homeboys lagi better daripada SRG dan juga SMG juga. So it's like Homeboys tu bagi saya it's like in the second place lah. Third place saya rasa SRG. Fourth ataupun tempat keempat SMG. Lepas tu Team Hak ataupun MPXNC 5-6 tu 5-6 7 dan 8 Todak dengan Team Secret. Wow, Todak Team Secret masih optimis tentang Todak Saya rasa optimis tentang Todak tu memang pastilah. Dan harapan peribadi kan. Ya betul. TS tu dari saya memang rasa like saya nak tengok lah Team Secret ni masuk betul-betul Cinderella story betul-betul Cinderella story. Bila dah menang atas SMG tu like saya memang harapkan team ni masuk dekat playoff. Okay, mantap. Yang last tu mungkin Red dengan Lunatics lah. Red Lunatic memang tak lepas lah bagi saya lah. Okay. So itu pendapat Fok Jiachung kan. Suka atau tidak memang itu perlu dilalui kan. Perlu ditempuhi sebab kita dah minggu ke-6 dan MPL Season 12 ni antara yang paling kompetitif. Not even nak disingkirkan, tapi di top table pun masih lagi kena menunggu. Tak ada yang dominan lah. Jujur bila masa like week 2 sampai ke week 4 saya tak ada dekat MPL buat content. Tapi rasa macam sayang tau. Bila like first week full house masa RRG dengan Homeboys dah buat saya pun puas nak buat content. Lepas tu week 2 sampai ke week 4 lagi-lagi banyak benda yang berlaku yang saya tak sangka. Minggu diraja lagi lah. Minggu diraja kompetitif sangat. Saya pun tengok macam wish gempaknya. Sayang tak pergi. So like bila saya pun pergi balik itulah yang apa yang saya rasakan dulu. And it's lagi bagus daripada season sebelum ni. I mean season 11 pun kompetitif juga. Cuma season 12 ni lagi top form lah. Betul. Semua unpredictable. Dengan patch yang berubah 2 kali I think sebelum start MPL. 2 kali. Major start sebelum MPL. And sekarang pun dia ada perubahan lah. Hero ada buff dan sebagainya. Ada item baru kan. So 2 wakil ke M5. Siapa?
Fok Jiachung punya pendapat? Jujur, okay. Wah, sakit hati nak predict ni. Boleh, jangan risau, predict je. Saya nak aim kepada yang top 4 tu lah. Okay, nak tahu lah apa jawapannya. Okay, you kena bagi juga 2 nama. Okay, pergi ke M5. Satunya RSG. Nak bagi RSG ke SRG Boleh, mana-mana. Okay lah. Okay lah. Satu, nak secara peribadinya saya nak bagi nak tengok macam mana Homeboys nak tengok kat M5. So okay, international lah. So one is Homeboys lah. So dia bukan sebab dia datang sini Bukan, sebab M4 masa selepas video tu, kalau sesiapa yang tertengok video yang viral saya tu, yang you nangis tu. I dah cakap dah Todak. Kenapa Todak macam ni? Aduh. Tolong jangan cari balik video tu please, tolong please. Okay, tapi semenjak masa tu like kan Daddy ada bagi komen lah, doakan supaya Homeboys dapat upgrade dengan lebih bagus kat season depan. Saya pun kata okay, this time kalau Homeboys pergi ke M5 macam mana? Oh, you nak tengok Homeboys pula bawa. Okay. So yeah. And jujur saya nak share sedikit. Jujur, sebelum saya jadi content creator ataupun nak tulis analyst dekat FB, masa saya layan fans kat online, memang saya koyak lah masa tu. Okay. Sampai saya satu tahap like saya tak suka fans online yang sokong Homeboys. Oh ya? Ya. Kau ngajar tu dah online. Tak, jujur. Ni memang jujur. Boleh, no problem. Tapi selepas saya tengok dekat offline, dia macam lain tau. Oh ya? Saya pun tengah fikir yang kat online tu betul-betul ke sokong Homeboys ni. Sebab Flame Boys buat saya terharu. Oh, sangat baik and then especially Sir Azrai. Oh, Sir Azrai. Antara yang sokong saya dekat TikTok tu, very supportive guy. Saya pun like, macam mana dulu saya rasa ni like beza tau. So like terharu tengok ada fans yang sokong. Mungkin sebab saya dah pukul diorang. Okay lah, tapi jujur like after M4 tu video yang Daddy pun bagi komen, saya berkata like okay, this time kalau saya tengok Homeboys pergi ke M5 macam mana? Adakah dia mampu sampai ke top 4, top 2. Top 2. Okay. Lagi satu, kalau technically RSG, peribadinya SRG. Okay. Sebab nak secara peribadinya saya nak tengok Ozora Veki pergi dekat international scene untuk M series lah. Macam dia buat kat Snapdragon lah. Yeah. So dua-dua ni saya rasa lah SRG untuk saya punya pandangan, saya nak tengok macam mana saya sokong daripada mereka tier 2 sampai sekarang. Oh, daripada Academy, Elux sampai ke Selangor Jaya and then Selangor lah. Okay. So yeah, it's another Cinderella story lah dekat SRG ni. Alright. So hopefully dua pasukan ni ataupun Homeboys akan bawa satu pasukan ke M5 lah. Ya, hopefully betul, apa yang Fok Jiachung predict kali ni boleh betul. Kalau yang tadi tu Homeboys menang 2-1 tu, kita nak menang 2-0 sebenarnya. Kau like full point. But overall, adakah you berpuas hati dengan MPL MY season 12 ni? Jujur, kalau untuk sesiapa yang tak datang tengok, I mean bukanlah sebab like personal reasons ke apa, kalau sesiapa yang ada peluang tak dapat tengok, sayang. Rugi Sangat-sangat rugi. Tengok macam mana fans sokong gendang atmosphere tu, feeling dia semua, emotions dia lah. I mean dah rasa macam emotions untuk semua fans dekat sana, on and off. Bila kalah, bila menang, tetap sokong macam tu. So like benda ni dah buat saya macam sangat puas hati, sangat gembira nak tengok. And bila semua macam like tak kira awak sokong mana,
dekat luar padang semua masih kawan. Still boleh salam, boleh chill. Okay. Cuma kat online tak boleh lah. Banyak keyboard warrior. Ya. Kan online ni banyak keyboard warrior. Tapi overall season 12 ni antara best season. The best season lah. So far lah. Saya rasa season 13 starting now lah memang dah kompetitif. Memang kalau franchise nanti, saya rasa franchise kan by next season diorang akan ada MAL juga. Malaysia Academy League. Dia macam MDL lah ala-ala. Still ada MPL. And then ada tournament yang best lah by next season, by next year start. So yeah, season 12 for me personally antara best season jugalah. Betul. So like this is memang like starting point lah. Walaupun bagi saya okay lah, season 11 I actually dah ada macam mana aura tu, bau-bau dia. Cuma it's like semua tengah naik, Todak pun naik. Tapi sekarang ni diorang dah dekat sini. Lepas tu Todak sedikit dia. Todak agak merangkak Tapi kalau Todak tiba-tiba buat kejutan di playoff, adakah itu akan mengembirakan Fort Jachung? Tiba-tiba macam okey lah juga. Wow. Okey lah juga sebab saya kita ambil contoh lah MPL region lain. MPL PH last season saya pun tak sangka Blacklist akan pergi ke top 2. Oh ya? Contoh lah, dia macam kurang bagi saingan dekat regular season. Tiba-tiba mereka daripada low bracket sampai ke top 2. So like saya pun tak sangka Brand Esports masa tu saya pun jangka Echo dengan Brand masuk final. Tapi tiba-tiba Blacklist yang masuk. Sama juga final. Macam dekat MSC. Ya. Kan? Sebab tu like saya dah jangkakan benda ni, tapi tiba-tiba Blacklist dah buat comeback yang sangat besar. Okay. So kalau benda ni berlaku di dekat MPLMY pun sama. Saya pun okay lah. And lagi satu, I think like season 11 apa yang berlaku dekat MPLPH pun sama dengan season 12 dekat sini. Sebab apa? Lagi satu sebab Team Secret. Late season dia TNC pun memang last dengan ranking. Tapi tiba late season diorang perform bagi kejutan yang besar. Walaupun lambat. Kalau Team Secret lebih kurang macam TNC. Cuma kalau mereka lepas playoff, bonus lah untuk mereka. Betul. So bagi saya it's like dulu MPL punya season dah jangka lah siapa yang tak akan lepas playoff. Betul. Tapi season kali ni tiba-tiba dengan Team Secret pada kemenangan besar, I would say semua tak jangka. So baru sampai week 6 baru kita akan tengok lah siapa yang juara dia. Okay. So nice input daripada Fort Jachung. Kita pun dah tak boleh lama, dah almost sejam dah. Maybe any last word untuk semua peminat-peminat Fort Jachung ataupun baru nak meminati Fort Jachung ni sendiri. Okay. Sebelum tu saya nak minta maaf lah kepada yang kalau sebelum ni saya pernah silap kata ke apa ke. Saya pun baru je buat content. I mean start season 10 kot dah start buat content. Tapi saya janjilah lebih professional dan juga improve lah dari segi content saya. And kepada semua teams saya nak cakap good luck, all the best. Tak kira lah siapa yang wakil Malaysia, janji korang dah perform. And I'm so proud of MPL Malaysia so far. Okay. And also thank you kepada semua talents, casters, ada yang boss juga yang sokong saya daripada saya nobody till now. And kepada semua peminat, kalah menang tetap sokong team yang korang sokong. Betul. Bukan like one message lah kepada Patriots. Okay, silakan. Patriots, saya rasa lah sebab hari tu I lepas kekalahan 2 kali bersih, mereka ada yang macam tak puas hati kan, kecewa besar. Saya pun cakap dalam grup, korang satu season je dia macam ni. Kau banding dengan tim-tim lain, semua kalah macam benda dah biasa. Ni cuma satu season, takkan korang tak biasa macam tu lah. So kalah menang ada permainan. If this is the team yang you guys nak sokong, tak payah rasa malu, tak payah rasa kecewa. Players lagi kecewa. Betul. So tetap sokong, sebab tanpa kita, siapalah yang sokong tim tu. Okay. So this also apply to all teams lah.
kalau menang tetap sokong, lepas luar padang still jadi kawan. Betul. Tak payah nak koyak, tak payah nak toxic, sampai toxic player punya family lah. Dia akan merosakkan mental Ya. So baru-baru ni pun tahu lah yang Ciku punya family kena wife Ciku punya wife kena serang gitu. Serang juga. So tak perlulah kalau nak kritik gameplay, biar player tu sendiri yang tanggung. Tak perlu nak serang family dia yang sentiasa bagi sokongan kat player tu. Okay. Dengar tu. So kita perlu sokong dengan sihat lah. Dengar tu Fort Jia Chun cakap, jangan sampai Fort Jia Chun nangis. Daddy. Alright. So untuk saya, terima kasih Fort Jia Chun kerana sudi datang ke set saya ni. Walaupun Fort Jia Chun bukan fans Homeboys, tapi still boleh datang. And ramai yang cakap Daddy akan invite the fan-fan Homeboys je. No, untuk saya akan invite semua orang. Kan. Dan Fort Jia Chun sudi datang and menerima, bagi lagi pendapat dan juga input tentang NPLMY lah, daripada beberapa season sebelum ni. And akhir kata, jangan lupa doakan Homeboys sentiasa menang game. Apapun game, kita orang nak collect full point. Lawan Team Hulk ke, dekat playoff ke, memang kita nak collect full point lah. And all the best untuk semua. Kita jumpa next podcast. Thank you. Bye.